penjelasan. Yes. Ya, terima kasih Datuk Yang Bertuah, terima kasih Tuan Menteri. Saya sokong penuhlah pandangan kerajaan untuk mengambil Certificate Holder UAC dalam sistem pengajaran. Itu ada satu move yang sangat positif. Saya nak tanya, berapakah guru yang dianggarkan yang akan diambil dalam dengan sertifikat UAC, dan adakah polisi yang sedang digunakan di sekolah-sekolah Cina, iaitu seseorang guru yang dihantar ke sekolah-sekolah Cina semestinya perlu fasih dalam bahasa Mandarin sebelum dihantar ke sekolah Cina, tak kisah dia ajar bahasa Malaysia atau bahasa-bahasa lain. Dan adakah sistem yang sama juga akan digunakan di sekolah Tamil, di mana ada banyak bantahan mana polisi kerajaan berlainan di antara sekolah Tamil dan sekolah Cina, di mana sekarang sekolah-sekolah Tamil kalau dia fasih dalam bahasa Malaysia, dia tidak tahu bahasa Tamil, dia boleh dihantar. Adakah kerajaan akan fikir bahawa polisi yang digunakan untuk sekolah Cina juga akan setanding digunakan kepada sekolah-sekolah Tamil? Jika tidak, kenapa tidak? Yang pertama, Yang Berhormat kena tengok kerangka khusus ni 5.5 tahun. Ianya mirip kepada PISMP apa yang telah ada lah selama ini, dan kohort pertama pun telah mendapat ijazah baru-baru ni. Itu yang pertama. Dari segi kandungan khusus akan direka bentuk khas untuk kumpulan ini. Dan kita tidak berkompromi dari segi kualiti graduan yang akan kita lahirkan. Mengenai persoalan Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat boleh merujuk kepada keputusan Kabinet pada 26 November yang lalu, dan saya rasa tak ada kecerobohan dari segi pelaksanaan itu, dan itu memang telah kita maklumkan kepada jabatan. Jadi saya rasa tak kira SJKT, SJKC itu sama, tidak menjadi masalah dan berpandukan kepada keputusan Kabinet yang dibuat pada 26 November tahun lalu. Kalau Yang Berhormat ada kemusykilan, boleh kemukakan kepada saya tentang kes spesifik, dan kita akan uruskan dan melihat. Adakah ia bermakna bahawa mereka mesti fasih dalam bahasa Tamil, fasih dalam bahasa Mandarin, baru boleh dihantar ke sekolah-sekolah tersebut? Yang Berhormat bagi satu soalan yang dianggap blanket. Ke dalam kandungan itu ada 1, 2, 3, 4 perkara yang perlu dilihat, dan saya boleh bincang dengan Yang Berhormat, dan kes yang macam mana saya akan terangkan satu persatu. Saya berjanji dengan Yang Berhormat bawa kes yang mana, dan saya akan tengok yang mana itu sama ada mendapati keputusan cabinet decision. Menteri. Penjelasan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin minta penjelasan daripada pihak kementerian berkaitan dengan sekolah-sekolah yang telah beroperasi, bukan yang baru nak dibina, yang telah beroperasi, yang memang terlibat dalam banjir. Kalau dalam kawasan Parlimen Rantau Panjang itu memang banyak sekolah yang memang terdedah dengan banjir, terutama di musim-musim peperiksaan, dan ini menjejaskan pelajaran, terutama pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan. Dan masalah kekurangan asrama, tidak mencukupi bangunan-bangunan yang uzur, yang kita lihat banyak bangunan yang rosak akibat banjir. Jadi apakah tindakan yang dibuat oleh pihak kementerian untuk menyelesaikan masalah ini segera, dan apakah rancangan pihak kementerian untuk memastikan bahawa bagi tempat-tempat yang sentiasa ditenggelami banjir ini, maknanya sekolah ini dipindahkan di lokasi baru yang lebih selamat, yang memang memudahkan untuk urusan pelajar, terutama di musim terkujuh. Minta penjelasan. Ya, Menteri sikit Menteri. Dari segi aspek perancangan untuk sekolah yang sedia ada, Menteri, terdapat satu lagi status, terutama sekolah-sekolah yang dibina oleh para mubalik. Di Parlimen Balik Pulau contohnya, sekolah St. George yang dibina dengan kerjasama oleh gereja dan bersebelahan dengan sekolah Sacred Heart. Sekarang ini baru-baru ini terdapat hura-hura untuk diambil balik tapak sekolah St. George tersebut. Jadi kerisauan penduduk setempat kerana latar belakang sejarah yang tinggi dan juga manfaat yang telah diterima di kawasan tersebut. Apa perancangan Menteri di dalam menangani isu-isu sekolah apabila berdepan dengan keputusan pihak-pihak yang terlibat membina sekolah seperti para mubalik untuk mengambil balik sekolah-sekolah yang sudah ternama, atau adakah mau dibuat replacement ataupun dibina semula ataupun conservation, dan apa perancangan? Mohon penjelasan. Dan berbalik pada soalan Rantau Panjang, sebenarnya apa yang telah saya baru sebut tadi ialah arahan Menteri untuk kita tengok balik dari segi keutamaan kepada sekolah daif,
sekolah yang ditenggelami banjir dan sekolah-sekolah yang tidak selamat. Jadi saya rasa ini diumumkan sebagai dasar. Apabila kita nak laksanakan projek esok, inilah antara projek-projek yang akan diberi keutamaan. Jadi saya rasa sekarang kita sudah ada satu senarai yang di mana kita berdasarkan pada pengauditan bangunan sekolah yang kata dalam kawasan-kawasan banjir yang sering ditenggelami air dan sebagainya, ianya akan dijadikan sebagai rujukan untuk kita membaik pulih bangunan seperti itulah. Dan apa yang disebut yang berhormat Balik Pulau tadi, sekolah mubalik, kita ada satu kategori peruntukan sekolah bantuan kerajaan di bawah sekolah mubalik ini. Di Malaysia kita ada 410. Jadi dari sejak 2009 kita dah bagi 50 juta, 2010 TRE 2 kita bagi 50 juta, dan kali ini dalam rolling pertama pun ada 70 juta. Jadi saya rasa pemantauan kita lihat di tapak, kita tengok keperluannya, dan ianya akan diberikan pada pihak sekolah untuk mereka uruskan. Jadi saya rasa ini ada segi bantuan, dan apabila sekiranya ada yang meminta supaya sekolah itu ditarik balik, dia nak serahkan balik ataupun mereka nak ambil balik tanah itu, kita ada kaedah kita ya. Kita akan memperluaskan SMK seperti mana yang kita nak mengarus perdanakan. Itu memang kita dalam perancangan. Pada waktu yang sama, kita tidak sewenang-wenangnya mengambil alih tanah dimiliki oleh mubalik ataupun gereja ini. Jadi saya rasa memang sudah ada kesepahaman antara ini, dan kita dalam arah memantapkan lagi usaha ini. Jadi saya berharap yang boleh sampaikan pada pihak sekolah tu. Ya, sedikit saya tambahan lanjutan, sikit penjelasan sikit. Menteri, yang dimaksudkan di sini ialah ada segi aspek siapa yang patut katakanlah keputusannya perlu mendapat tapak baru ya. Kerana ini dilaporkan dalam News Straits Times dan sebagainya, ada kaitan dengan perancangan kementerian. Isunya di sini pihak sekolah tak setuju. Sekolah St. George, Great Heart nak ambil balik St. George tak setuju. St. George adalah antara sekolah paling awal sejarah di Balik Pulau. Persoalannya di sini Menteri, di tahap itu apakah dasar Menteri, adakah kalau dia ada aspek warisan, ada aspek dasar SMKA, di mana di sini Menteri menggariskan dia di antara mempertahankan warisan sejarah dan juga dasar SMKA, dan juga yang penting di sini ialah satu perkara yang baik bagi saya, kalau boleh dipertahankan, kalau diperbanyakkan itu tambahan. Itu yang maksud saya tu. Bantuan, terima kasih, itu memang saya akui. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya dalam soal ini dia perlu dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, kalau kita misalnya ada contohnya ya, di Kulai sebelum tu ada sebuah sekolah mubalik, nampaknya PIBG minta kerajaan ambil alih, tapi timbul pula isu apabila kita nak mengambil alih tanah tu, mengambil balik tanah tu. Dia kata ini tanah kita, tak boleh diambil sewenang-wenangnya. Itu yang pertama. Kedua, ada yang pihak kata saya tak akan bagi tanah lagi, you carilah tanah sendiri. Macam di St. Mary dulu dekat Kuala Lumpur, sekarang dah pindah ke Selayang. Itu sebagai satu contoh ya. Saya rasa kita kena menggunakan budi bicara dan musyawarah antara kita dengan pihak lembaga itu, dan saya rasa untuk mencari kaedah yang terbaik. Dan bagi kementerian, kita mempertahankan ya kebajikan murid-murid di sekolah itu. Kalau tiba-tiba sekolah itu tutup, saya rasa kita kena nak bina satu sekolah dalam tempoh terdekat bukan perkara yang mudah. Jadi kita kena mengimbangi dua perkara ini ya. Seperti sini di depan. Ya. Berhormat, saya ada mohon untuk mengetahui sekolah jenis kebangsaan Tamil yang telah dijanjikan di Merlimau semasa pilihan raya, satu tempat telah disediakan. Boleh Yang Berhormat beri sedikit keterangan mengenai perkara tersebut, kerana itu adalah satu yang dijanjikan beberapa puluh tahun. Itu nombor satu. Nombor dua, saya dalam policy speech ada mengatakan mengenai satu sekolah Tamil di Kuala Pilah yang sangat sempit, terlampau banyak murid-murid, dan juga dikatakan telah dijanjikan untuk pembinaan satu sekolah yang baru. Apa jadi kepada dua sekolah ini? Menteri, sedikit penjelasan sikit saja. Tadi Menteri timbulkan mengenai isu tak cukup wang dan sebagainya. Tapi saya melihat banyak perkara sebenarnya, banyak perkara melibatkan satu pembelanjaan yang saya rasa agak tidak berapa telus. Contohnya pembinaan sekolah trust school itu melibatkan khazanah dan sebagainya, tidak secara terus satu. Cuma soalan saya di sini Menteri, apa penjelasan Menteri terhadap pada pandangan saya mengatakan, kerana saya menghadiri satu forum bersama dengan penasihat pendidikan yang dilantik 2 orang
Tak payah sebut nama lah, itu tak penting. Yang penting ialah conclusionnya ialah kenapa perkara ini berlaku, kerana pendekatan perancangan pembangunan itu terlalu centralized, terlalu terpusat, sehingga kan apa yang berlaku di peringkat tidak memberi kreativiti kepada pihak-pihak lain untuk menguruskan mengikut keperluan setempat. Terlalu centralized dan dicadangkan decentralized sedikit. Mohon pandangan. Terima kasih Yang Berhormat. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, Yang Berhormat tanya tentang khazanah sekolah amanah. Sebenarnya Yang Berhormat ada persepsi yang tak tepat ataupun salah, kerana ia tidak melibatkan implikasi kewangan kerajaan, ya, yang pertama. Oleh kerana kita minta supaya GLC ini mereka ada komponen CSR, ya, membantu sekolah. Dan Yang Berhormat tidak tahu juga senarai sekolah yang kita kemukakan bukannya semua sekolah handal-handal. Ada sekolah yang teruk, berprestasi rendah, tetapi kita memberi pengukuhan, kita nak galakkan. Nanti saya akan cerita. Menteri, bukan sekolah mana, sekolah trust school. Trust school yang diambil untuk ambil konsep daripada Amerika, yang diberi ke beberapa, yang dibuat secara tertutup, yang dapat kepada satu syarikat. Yang saya tahu owner Cempaka, saya tak nak sebut secara detail, tapi maksud saya di sini ialah perbelanjaan itu kepada perkara yang sebenarnya tidak merujuk kepada keperluan-keperluan di luar bandar. Kerana terpusat. Itu bukan sekolah mana, sekolah trust school, wilayah Iskandar. Yang Berhormat, sebenarnya apa yang saya cakap tadi, ada pelibatan daripada komponen CSR tu masuk, ya, yang itu tidak melibatkan kasih kewangan kerajaan, ya. Yang keduanya, apabila kita nak membina sekolah, ianya datangnya dari Kementerian Kewangan. Jadi kita mendapat sumber kewangan yang cukup. Dari jumlah itu kita akan tentukan prioriti mana sekolah yang kita nak bina, ya. Jadi Yang Berhormat Ipoh Barat tadi, saya nak betulkan sedikit. Sekolah Merlimau bukan dijanji semasa pilihan raya, okey, pilihan raya kecil. Itu memang satu projek yang telah disenaraikan di bawah rancangan Malaysia ke-10. Sebab kebetulan apabila berlakunya pilihan raya kecil Merlimau, kita tak dapat jangka mendiang adun tu meninggal dunia pada waktu itu. Jadi pelaksanaan itu hanya bermula dari RMK 10 yang kebetulan bermula pada bulan yang lalu, ya. Jadi saya rasa itu secara kebetulan, dan sekolah ini telah kita kena pasti di tapak yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, dan pada waktu yang sama kementerian juga menyediakan, ya, 4 juta ringgit untuk pembinaan sekolah tersebut. Ini menampakkan bahawa tiada diskriminasi terhadap SJKT, ya. Saya minta Yang Berhormat ambil ablong. Untuk sekolah lain, saya rasa kita akan proses mengikut garis panduan yang ada, mengikut keutamaan, ya, untuk semua sekolah. Kalau nak cerita sekolah daif, ada pula rakan-rakan dari Sabah Sarawak yang boleh cerita lebih daif lagi, ya, pada saya. Saya rasa kita akan pertimbangkan. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ada dua soalan sini. Satu tentang sekolah yang baru. Saya rasa sebenarnya kementerian telah banyak janji bahawa sekolah baru dibinakan ataupun sekolah dipindah kepada di mana penduduk-penduduk ada yang lebih banyak di sana. Tetapi nampaknya perkembangan untuk pembinaan sekolah baru ini amat perlahan. Macam di kawasan saya, ada 3 buah sekolah SJKC yang baru, SJKC Sungai Long, SJKC Kajang, SJKC Bukit Sedang. Kesemuanya telah dijanji pada 30 hari bulan Januari 2008, tetapi sampai hari ini sudah 3 tahun, masih tak ada apa-apa perkembangan pun. Jadi saya nak tanyalah, kenapa sentiasa apabila saya mengemukakan persoalan, tanya apa perkembangan, jawapan yang saya dapat sentiasa adalah pemilikan tanah belum diselesaikan. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Timbalan Menteri, apa sebenarnya masalah tentang pemilikan tanah ini, kerana ikut pengetahuan saya di Sungai Long, di Sedang, di Kajang banyak ada tapak yang reserve untuk sekolah rendah. Kedua, tentang pembinaan SMPC yang baru. Jom, saya rasa saya ambil satu soalan dulu sebab ada banyak lagi perkara. Biar saya cerita sebab ini agak rumit sikit. Biar saya terangkan. Jadi nanti saya kemukakan soalan kedua. Ini yang penting. Yang Muhammad mendakwa bahawa kononnya kita tidak merealisasikan ataupun tidak menunaikan janji kita. Itu tak benar Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat melihat 20 buah sekolah yang berpindah, sekolah baru yang dijanjikan pada 2008, lebih daripada separuh telah mula pembinaan, ada yang siap, ada yang telah pun beroperasi.
Yang tu Yang Berhormat tak tengok, ya. Tak apa. Yang kedua, apa yang Yang Berhormat tanya itu adalah perkara yang sedang kita bincang, ya. Yang Berhormat kena faham bahawa kalau Yang Berhormat arif dengan urusan tanah ni, Kerajaan Negeri Selangor, ya, yang mana telah memberi jaminan bahawa mereka akan boleh bagi tanah dalam tempoh 24 jam, tapi janji ini langsung tak dapat diperkotakan, ya. Saya bagi satu contoh Yang Berhormat, saya bagi contoh ini secara rasional di Hulu Selangor. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi 3 juta untuk sekolah rasah. Sekarang dah 3 juta dah letak sana setahun. Masalah tanah seperti mana yang dijanji oleh Pakatan Rakyat tak sampai. Jadi saya rasa ini adalah satu janji kosong. Kedua, saya perhatikan Exco Selangor ni, dia sebut ada 8 bidang tanah. Tapi bidang tanah yang dimiliki itu bukan lagi milik kerajaan negeri, dan diserah balik kepada Ketua Pengarah KPTG, ya, Ketua Pengarah Tanah dan Galian, sebagai reserve persekutuan. Jadi apabila dia kata nak kurniakan tanah bukan milik dia, itu sebagai satu sesuatu perkara yang janji kosong juga, ya. Jadi Yang Berhormat kena lihat, kalau sesebuah kawasan yang telah dirancang sekolah sebelum ni, sekolah kebangsaan ke sekolah menengah ke, ianya telah diambil kira, ya. Jadi apabila kita hendak mengambil tanah itu, kita kena lihat keperluan semasa. Sebagai contoh, Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran untuk Hulu Selangor, apa yang Amat Berhormat tunaikan 3 juta bagi tanah itu, ada 6 bidang tanah dekat Bukit Beruntung, dan satu itu diberi secara percuma kepada Bukit Beruntung, dan sekarang dah sekolah itu beroperasi. Jadi kita kena lihat menyimbangkan keperluan daripada semua, ya. Yang itu saya akan terangkan. Apabila berlakunya di kawasan-kawasan yang pada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang agak tinggi, seperti yang 3 tempat yang buat sebutkan, dan kita dah beritahu dalam jawapan, masih lagi dalam perbincangan, okey. Jadi saya rasa apa yang kita selesai, Yang Berhormat tak akan bangkit lagi. Apa yang belum selesai, Yang Berhormat bangkit. Tapi kita akan bagi jaminan bahawa kita akan mencari satu kaedah terbaik, dan saya rasa Kerajaan Barisan Nasional memang satu kerajaan yang bertanggungjawab. Kita akan cuba sedaya upaya, dan sedangkan wang itu telah disediakan kepada sekolah-sekolah ini, tidak ada sebab kenapa kita tidak mobilisasikan sekolah tersebut, ya. Ya, itu terima kasih Timbalan Menteri, kerana memang ketiga-tiga buah sekolah ini belum ada apa perkembangan. Dan ini adalah tanggungjawab saya untuk bangkit di sini. Saya tengok macam di Bandar Mahkota Ceras ada 3 keping tapak untuk sekolah rendah, dan juga untuk Bandar Sungai Long ada 2 keping tapak untuk sekolah rendah. Jadi apa masalah di sini? Sebenarnya masalah di sini adalah mudah sahaja. Sekiranya Kerajaan Barisan Nasional boleh memansuhkan polisi bahawa tanah reserve pendidikan hanya boleh digunakan untuk mendiri sekolah kebangsaan. Jadi saya rasa isu ini akan diselesaikan secepat mungkin. Tak perlu tunggu sampai 3 tahun. Dan isu kedua yang saya nak bangkit, yang saya nak tanya lagi adalah tentang SMPC, Sekolah Menengah Persendirian Cina. Saya rasa dari jawapan Timbalan Menteri tadi, nampaknya SMPC Kuantan ke atau SMPC Segamat tiada ada apa-apa harapan lagi. Saya tak faham kenapa kerajaan pusat mempunyai satu polisi yang macam ini, cakap bahawa sekolah menengah persendirian Cina nak maintain status quo dengan izin, iaitu 60 buah saja. Kerana ini perkataan Perdana Menteri sendiri. Saya rasa Timbalan Menteri boleh fahamlah. 独中首相优秀独中众多，培育不少人才，独中国家重要资产。 Jadi sekiranya SMPC adalah aset penting bagi negara kita dan banyak melahirkan bakal-bakal yang unggul, kenapa tak boleh mendirikan lebih banyak SMPC di negara kita? Kerana di negeri Pahang, saya ambil contoh, di negeri Pahang, satu buah SMPC pun tak ada. Yang Muhammad berucap. Okey, ini satu ayat lah. Jadi di Pahang satu buah SMPC pun tak ada. Kenapa tak boleh banner satu buah di sana? Terima kasih Timbalan Menteri. Okey, Yang Berhormat, ada 2 perkara Yang Berhormat saya kena betulkan Yang Berhormat. Yang pertama, mungkin Yang Berhormat tak pernah jadi exco, ya. Urusan tanah tu sebenarnya adalah milik kerajaan negeri.
Yang Berhormat boleh maklumkan pada Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor, belajarlah contoh dari Johor. Kerana tak selama ni tak ada masalah dekat Johor. Semua sekolah yang kita nak, Melaka ada masalah tak? tidak ada masalah. Melaka pun dah selesai baru Pahang ni. tak ada juga. Tak. Yang Berhormat tidak faham apa yang saya nak cakap. Ya. Apabila seseorang exco kata boleh bagi tanah, bukan pakai tanah orang lain. Kena pakai tanah yang hak mereka boleh luluskan. Itu yang pertama. Dan saya mengambil contoh terbaik di Johor, tidak ada masalah. Dan malahan kita boleh pilih mana tapak yang lebih sesuai. Jadi Mengambil saya nak 3 tanya, untuk semua tanah sekolah. reserve pendidikan itu milikkan siapa? Kerajaan pusat atau kerajaan Biar negeri saya cakap, Selangor? biar saya cakap ya, Yang Berhormat, apabila sesuatu ya, plan itu telah diluluskan dan telah diserahkan kepada pusat, bermaksud agensi pusat, ketua pengarah tanah dan galian memiliki tanah itu. Kalau kementerian nak pakai, kita kena minta ya izin daripada KPTG untuk tujuan pendidikan. Itu Yang Berhormat kena faham. Yang kedua, Yang Berhormat, apabila Yang Berhormat kata tanah di sini ada itu, Yang Berhormat kena semak ya. Tanah itu telah dikurniakan kepada mana? Ya, sebelum itu Yang Berhormat kena semak status itu. Kalau Yang Berhormat itu masih lagi dalam bidang kuasa exco kerajaan, mereka boleh tentukan, tidak ada masalah. Jadi saya rasa mungkinlah Yang Berhormat, kita boleh bagi sedikit tunjuk ajar daripada Johor. Saya Johor nak satu contoh jawapan terbaik yang terus. untuk Yang Berhormat ya. Saya nak satu jawapan yang terus terang. Tanah tapak di Sungai Long, tapak di Bukit Sedang, tapak di Kajang, itu milikkan siapa? Apa dia? Tapak tanah reserve pendidikan di Kajang, di Sungai Long, di Bukit Sedang, itu Okey. milikkan siapa? Saya cuma nak tanya, saya tak tahu Itu milikkan siapa? Jangan malam tahu bahawa Timbalan Menteri sendiri tak tahu. Yang Berhormat, Yang Berhormat kena tanya tanah mana, lot mana. Kalau tidak, cakap ini tanah siapa, mana saya tahu tanah yang dirujuk oleh Yang Berhormat apa? Maksudnya di Sungai Long, di Bukit Sedang, di Kajang, langsung tak ada sekeping tanah di bawah Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat, Pelajaran. Yang Berhormat, jangan putar belik. Yang Berhormat, tanah tu kalau diserahkan pada pusat, ia adalah untuk tujuan pendidikan, diserahkan pada ketua pengarah tanah dan galian ya. Yang Berhormat kena faham yang itu pertama. Kalau itu adalah tanah yang masih dimiliki oleh kerajaan, belum serah, kerajaan negeri belum serah pada pusat, kerajaan boleh tentukan. Sebab itulah Yang Berhormat, ada pemimpin di Selangor yang mengatakan 24 jam boleh lulus tanah, tapi sampai sekarang tanah pun tak nampak. Ada yang kata 8 bidang tanah di PJ, daerah Petaling Jaya. Exco yang kedua daripada Seputih, dia kata tinggal 3 pun sampai sekarang pun tak nampak. Jadi kalau kita buat pengumuman macam itu, ianya tidak secara profesional ya. Saya rasa kita masih lagi dalam proses untuk perolehan tanah. Jadi biarlah kita cari satu kaedah, selesaikan Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat masih boleh menunggu dan kita akan cuba sedaya upaya selesaikan masalah ini. Sedangkan sebelum itu kita dah selesaikan. Yang Berhormat tak tengok Putra Heights. Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran luluskan guna 5 ekar. Itu bukan kawasan saya. Saya jaga kawasan saya. Yang Berhormat, Yang saya beri lulus contoh, tengah ya, malam tu pasir. di Bukit Beruntung, Tanah pasir. itu adalah tanah. Kalau Yang Berhormat nak kata nak tuduh kerajaan bukan-bukan, itu tak tepat ya. Saya kena beritahu Yang Berhormat. Okey, saya teruskan. Yang Berhormat, Datuk Yang Pertua, untuk makluman, SMPC Datuk, untuk Timbalan makluman Menteri, Yang Timbalan Berhormat- Menteri. Sekejap. SMPC tadi, saya sudah bangkit soalan. SMPC. Yang Berhormat seredar, jangan buat macam ni Yang Berhormat. Saya dah bangkit. Yang Berhormat, saya dah bagi arahan Yang Berhormat. Yang Berhormat baca peraturan 37 1B Yang Berhormat. Kalau tak faham, belajar dengan saya kat pejabat saya. Ingat bukan itu cara Timbalan Ya, nak atur, saya tak nak setuju. didik, nak ajar. Tu terlalu angkuh tu. Ya, tak payah tengkir. Timbalan Menteri, saya nak dapat Saya satu setuju. jawapan Dapat saja. Yang Berhormat. Baik, Kita baik sedang- Yang Berhormat. Kita itu bukan Ya. Baik Yang Berhormat. Okey. Okey. Tapi itu boleh. Ini bukan sekolah. Baik Yang Berhormat. Baik Yang Berhormat. Okey, baik, duduk. Duduk Yang Berhormat. Okey. Okey, baik Yang Berhormat. She just entered Okey Yang parliament Berhormat. this Okey session. Yang Berhmat. No, she just entered parliament this session. Okey, saya All tak- the more reason the speaker must Kerajaan understand. pembangunan Dengarlah saya pandai cakap mengatur dulu Yang Berhmat. orang. You are speaking. Yang Berhormat dah bangkit. But we are not small Right. boys. Yang bangkit dah Dia objection tu. orang Saya dah dengar Yang Berhmat. Datuk, all kita equals. perhati Datuk. Datuk Speaker, kita perhati. Saya Yang Berhormat, pun. saya dengar dulu. Saya pun baru nak belajar. Okey Yang Berhmat.
Okey Ahmad, duduk Ahmad. Yang berhormat dah bangkit. Dengar saya punya jawapan. Okey, saya nak dengar. Macam tu kita Ahmad. Saya kata okey, saya tarik balik nak ajar tu. Saya ni gentleman Ahmad. Yang berhormat berperasaan saya bangkit, saya akan tarik balik. Okey? Tapi kena lain kali ingat 371 B tu. Okey, Yang Berhormat Dato' Yang Dipertua, Yang Berhormat sedang tadi terbangkit tentang SMPC ya. Saya rasa jawapan tadi telah diterangkan dari segi undang-undang yang ada dan pendirian yang amat berhormat telah saya sampaikan ya. Jadi saya rasa tak ada lagi yang saya nak tokok tambah dari segi itu. Terima kasih Tuan Tua. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat untuk mewajibkan mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran wajib lulus dan SPM di masa akan datang. Saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Apakah pihak kementerian mencadangkan mata pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran yang wajib lulus juga untuk pelajar-pelajar beragama Islam dan menyelesaikan isu krisis sosial yang sangat teruk sekarang ini? Apakah mata pelajaran ini tidak menjadi keutamaan dalam sistem pendidikan negara kita? Terima kasih Yang Berhormat. Sejarah tetap sejarah ya. Kita telah menubuhkan satu jawatan kuasa ya, terdiri daripada panel-panel yang merupakan pakar dalam bidang sejarah untuk melihat. Jadi kita berikan sedikit masa pada panel untuk mengkaji kurikulum kita. Jadi saya rasa memang ada asas sesuatu fakta sejarah itu dimasukkan dan ianya tidak dibuang sewenang-wenangnya dan pada waktu yang sama tidak ditogok tambah seperti mana yang mengikut kehendak sendirilah. Jadi saya rasa kita kena berlandaskan kepada fakta dan apa yang penting ia merupakan satu kurikulum yang akan diajar kepada generasi muda. Apabila mereka telah mempelajari sejarah, ianya mempunyai seseorang pelajar itu mempunyai penghayatan sepenuhnya terhadap sejarah. Itu adalah output yang kita nak lihat ya. Datuk Yang Dipertua, penjelasan. Saya setuju bahawa kita di Malaysia ni di dalam sekolah, di dalam universiti mesti mempelajari sejarah kita seperti di Terengganu. Kalau kita tahu pada tahun 1873-74 baru saja pihak jajahan British dapat mentadbir negeri Terengganu. Tak tahu Pulau Terengganu tahu ataupun tidak. 1918 bukan 1873. Betul kan? Tolong betulkan sejarah Tolong betulkan sejarah. Ya. Tu walau bagaimanapun itu yang negeri yang terakhirlah dijajah Terengganu. Walau ini memang betul. Tidak betulkan Hulu Terengganu. Dan tapi kalau nak wajibkan tu pada tahun 2013, saya berharap pihak kementerian dapat mempertimbangkan dengan semasak-masak. Nah, di mana negara-negara yang maju yang mewajibkan sejarah, kerana berat kepada para pelajar, sangat berat. Kita galakkan minat mereka. Ya. Jadi saya berharap Yang Berhormat dapat mempertimbangkan mengenai soal ini. Kerana berapa mata pelajaran sudah diwajibkan sekarang. Terima kasih. Yang Berhormat, ada bezanya mata pelajaran wajib dengan mata pelajaran wajib lulus ya. Sekarang mata pelajaran teras tu kita minta semua pelajar ambil ya. Dalam konteks ini sejarah adalah mata pelajaran wajib yang mereka ambil. Sekarang polisi kita ialah supaya wajib lulus untuk mendapat SPM. Ada bezanya. Kedua, Yang Berhormat, saya menganggap itu pandangan daripada Yang Berhormat, yang mana kita dari segi kalau kita mengkaji sejarah, okey, memang kita berkendakkan generasi muda kita mempelajari sesuatu di mana akhirnya ada penghayatan ya. Itu yang kita nak buat dari segi jati diri yang kental dan sebagainya. Dan saya rasa keputusan telah dibuat ya supaya mereka hanya lulus, wajib lulus. Jadi saya rasa kita telah membentuk satu jawatan kuasa untuk melihat kurikulum itu supaya dapat dikemaskinikan ya mengikut apa yang kita nak. Okey. Jadi apa yang Yang Berhormat Rantau Panjang sebut tadi tentang pendidikan Islam, itu adalah mata pelajaran wajib bagi umat Islam, pelajar Islam ya. Jadi saya rasa soal wajib ada ya.
Dari segi wajib lulus itu perkara yang lain. Kena bezakan antara satu dengan yang lain. Tapi semua pelajar Islam perlu mengambil mata pelajaran pendidikan Islam, ya. Tuan Menteri, soalan susulan mengenai isu sejarah dan juga interlok, buku interlok. Sebenarnya saya nak beritahu bahawa sebenarnya buku interlok tidak mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri, Kementerian Pelajaran sendiri, iaitu mana-mana buku yang direkomend oleh Kementerian Pelajaran mesti tidak ada unsur sensitif. Dan unsur sensitif di sini ialah unsur yang menimbulkan prasangka dan diskriminasi, menjatuhkan maruah serta merendahkan martabat sesuatu kaum, agama, kebudayaan, jantina, usia dan pekerjaan. Kedua, ia juga tidak adakan unsur negatif, melibatkan sikap, pemikiran dan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Kalau kita baca buku interlok edisi murid, ini daripada muka surat 107 mengatakan bahawa, ini Bapa Chin Huat mengatakan bahawa kita makan apa-apa yang dapat. Akar-akar kayu kalau ada, kita minta sedekah, kita curi. Kita tak punya anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, kita boleh jual. Adakah sejarah seperti ini atau adakah pemikiran seperti ini, adakah gambaran seperti ini kita nak memberikan kepada anak-anak kita yang 17 tahun, 18 tahun? Dan adakah cara ini untuk memupuk dan menggalakkan One Malaysia? Saya minta pandangan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Kelang tadi mungkin tidak hadir semasa Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran menjawab, ya. Satu jawapan yang saya rasa cukup panjang, memperhihalkan kandungan termasuk apa yang berlaku selama ini. Saya rasa saya tak berhajat untuk mengulangi. Saya boleh bagi handset kepada Yang Berhormat. Menteri, saya memang mengikut apa Tuan Perdana Menteri mengatakan, dan saya memang tidak menerima pandangan beliau sebab ketiga-tiga wakil India yang ada dalam jawatan kuasa itu keluarkan bukan hanya mengenai isu pariah itu, tetapi mereka hendakkan 100% perubahan untuk diberlakukan. Mereka keluarkan, dan dalam perbincangan jawatan kuasa itu mereka di-threaten, intimidated by wakil Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan kepada salah seorang pejabat kerajaan, mengatakan bahawa you are a government servant, you must follow instructions of the government. Ini adalah intimidation. That's why they walked out. So apa yang dikatakan dalam dewan ini sebenarnya oleh Yang Amat Berhormat Tuan Perdana Menteri adalah salah dan misleading. Datuk Yang Pertua, saya ingin memberitahu Yang Berhormat, apa yang Amat Berhormat Menteri sampaikan itu adalah satu mesyuarat yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat sendiri. Jadi saya tak tahu macam mana sumber maklumat Yang Berhormat, dari mana kabar angin itu sampai. Tapi yang kedua, saya nak sampaikan apa yang kita perihalkan, yang cerita sekarang ialah sejarah. Sejarah dengan novel adalah berlainan, ya. Novel itu mengandungi fakta-fakta sejarah berdasarkan kepada imajinasi penulis itu sendiri, seperti mana yang diterangkan. Jadi saya rasa kita dalam soal sejarah ni, kita akan mengambil kira semua sensitivity dan kita akan mempamerkan sesuatu fakta sejarah yang betul, jitu, dan tidak, kita akan mentepati kehendak kurikulum kita, kerana generasi muda akan mempelajari sejarah, ya. Saya teruskan Yang Berhormat, sebab dah hampir penjelasan 1 minit, 1 minit. Busa, yang Timbalan Menteri kata sejarah, saya ingin baca one line dari buku interlok. Di sini mengatakan siapa yang berhutang, muka surat 39, ya. Siapa yang berhutang? Saya rasa yang interlok berapa nanti, banyak hutang. Tetapi orang Melayu buat apa sekolah? Menggaji Quran sudah, tahu sembahyang, tahu baca doa sedikit cukup untuk bekalan. Ini yang kita nak hantar pesan kepada murid-murid. Itu novel sastra, bukan buku sejarah. Nanti orang murid Cina, murid India akan bagi tahu murid Melayu, you baca Quran cukuplah, tak perlu pergi sekolah. Ini yang Timbalan Perdana Menteri mu. Kalau saya panggil Yang Berhormat Menteri Pariah, bolehkah? Bolehkah kita panggil satu sama lain pariah? Boleh. Yang Berhormat, you nak isu pendidikan ke nak buat social engineering? Yang Berhormat, boleh saya jawab? Yalah, jawab saya. Bolehkah kita panggil satu sama lain pariah? Tak. Kalau saya panggil Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Pariah, bolehkah? Yang Berhormat, saya kaum lain boleh sentuh pariah lah. You boleh panggil saya pariah. Jadi saya panggil semua orang UMNO pariah, boleh? Jawab. Apa itu, you mau? Yang itu tak ada kena-mengena tu. Yang apa ada kena-mengena? Apa yang saya jawab kita sekarang buku ini adalah apa yang dibentangkan dalam perbahasan.
Saya tak pernah sebut Jawab. perkataan You tersebut. answer my question, Menteri. Saya dah cakap You answer my question. perkataan tadi yang disebut oleh Yang Berhormat tidak akan Buku ini cakap terkandung orang dalam Cina buku ini boleh lagi. jual anaknya Kalau kalau Yang tak ada Berhormat wang. tak faham, Terimakah MCA? Yang Berhormat tak faham. You sell your daughters if you got no money. You Yang accept Berhormat, that. Yang Berhormat, I'm sorry, Datuk Speaker, but this interlocking is causing so much of problem. Timbalan Perdana Menteri degil, MCA pun degil, MIT pun degil. You jual lah anak kamu kalau tak ada wang. Yang Berhormat tolong intan. Yang Berhormat, Cakap biar betul sikit. MIC tak pernah degil. MIC telah pun mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau tak tahu, diam. You are UMNO's lapdogs lah. Get out. Tarik You are balik UMNO's perkataan lapdog. Tuan Speaker. Saya You minta cannot ditarik balik represent perkataan Menteri tersebut. Politik. Saya Law. tarik balik perkataan tersebut. Keluar lah. Keluar. Saya minta dia tarik balik perkataan tersebut. Tak ada kena-mengena dengan perbincangan pada hari ini. Inilah cara bagaimana pemimpin-pemimpin ni. DAP. Tuduhan pada Selangor tadi dia mesti tarik balik. Yang Mat, okey duduk semua Yang Mat. Duduk semua Yang Mat. Saya minta tolong intan tarik balik perkataan tersebut. Yang Mat duduk semua. Duduk. Okey, Yang Berhormat. Duduk sekejap Yang Mat. Duduk sekejap Yang Mat. Teluk Intan saya fikir elok ditarik balik perkataan tu tadi Yang Mat. Kita kena sabar sini lah Yang Mat. Saya pun tarik balik kalau saya terlepas jalan cakapan Yang Mat. Yang Mat Teluk Intan. Saya akan sedia. Saya faham perasaan Yang Saya Mat. akan tarik balik jika MIC akan mengumumkan di sini mereka tidak mewakili kaum India. Itu bukan tugas dia Yang Mat. They do not represent Yang Mat. the community. Itu dia Yang Mat. hak untuk mencakap Don't begitu claim. Tuan Yang Dipertua. Yang Dia Mat. orang penipu. You are UMNO's lapdog. Yang Don't Mat. claim. Tengok, ini ke cara seorang Yang ahli Mat. parlimen Okey, berhujat di Dewan duduk Tuan Yang Mat. Dipertua? Ini ke cara seorang ahli parlimen berhujat Tuan Dipertua? Okey Yang Mat, duduk Mat. Yang Mat. I will call a spade lah. Yang Mat. And I call a liar a liar. Saya ingat kita dah balance Yang Mat. Tak apa tarik balik dia. Seorang dah panggil liar, seorang dah panggil apa saya sebut, saya pun tak tahu benda tadi.